kata okey kerana diputuskan sewaktu PAU, kerana PAU ataupun Perhimpunan Agung UMNO merupakan tempat yang tertinggi di dalam parti dari segi membuat sebarang keputusan, ya. Itu ada pandangan seperti itu kerana dia juga dibenarkan oleh pengurusi. Ada juga pandangan yang berbeza yang mengatakan dari segi PAU ni, walaupun ianya merupakan satu venue yang tertinggi di dalam parti yang boleh membuat sebarang keputusan, tetapi ianya mesti tertakluk kepada perlembagaan parti. Kalau lihat pasal 8.1 perlembagaan UMNO sendiri yang mengatakan bahawa PAU merupakan kuasa tertinggi dalam parti dalam menentukan perjalanan parti, tetapi tertakluk kepada perlembagaan. Dia mesti tertakluk kepada perlembagaan. Dalam perlembagaan, dari segi memilih jawatan, ianya hendaklah dibuat secara pemilihan 3 tahun sekali ataupun penangguhan seterusnya, 3 tahun sekali atau penangguhan seterusnya dilaksanakan di peringkat bahagian. Itu di dalam perlembagaan. Jadi ada pandangan yang bahawa di dalam perlembagaan apabila disebut pemilihan hendaklah dipilih jawatan seperti pengurusi tetap, timbalan pengurusi tetap, presiden, timbalan presiden, naib presiden dan ahli MT hendaklah dipilih 3 tahun sekali ataupun penangguhan, ya, di peringkat bahagian. Jadi apabila disebut hendaklah, ianya dalam bahasa Inggeris je shall. Shall dalam bahasa kampung kita mestilah. Kalau may dia ada pilihan. Tapi oleh kerana shall dia sudah tidak ada pilihan. Jadi walaupun PAU membuat keputusan, tetapi kerana perlembagaan telah pun menetapkan perkara tersebut hendaklah dipilih di peringkat bahagian tersebut, maka PAU tidak boleh membuat keputusan ultra-virus kontrabin dengan bertentangan dengan perlembagaan parti. Jadi itu ada dua school of thought, ada dua pandangan yang berbeza. Ya, jadi kita tak tahulah. Keadaan macam ni, ROS boleh intervene ke? Dan memang dari segi itu saya rasa ROS boleh dirujuk untuk mendapat pandangan daripada ROS sendiri, sama ada boleh sah ataupun tidak dari segi keputusan. Ya. Jadi Datuk Seri akan masih bertanding ke, offer diri untuk bertanding? Dah putuskan tadi. Kalau diputuskan seperti tadi. Jadi setakat hari ini saya pun tak pernah umum saya nak bertanding ke, saya tak bertanding ke, saya tak pernah umum. Saya rasa lepas daripada PRU, inilah pertama kali saya berjumpa dengan media. Saya tak berjumpa dengan media, tidak membuat sebarang statement kerana saya takut disalah anggap dan berbagai-bagai spekulasi timbul. Saya cuti kat Dubai pun orang kata saya ada langkah London. Jadi bagi saya, biar keadaan tenang, kita adakan perhimpunan dulu. Kerana yang penting ni adalah parti itu perlu diperkukuhkan. Ya. Datuk Seri, walaupun tadi AGM putuskan tak ada pertandingan presiden dan timbalan, tapi Datuk Seri melihat demokrasi dalam UMNO sini dari segi grassroots macam mana? Adakah akan mati demokrasi itu? The grassroots, ada kata kita ni mengambil kira grassroots, pandangan grassroots. Kalau pandangan grassroots, tentulah keputusan ini dibuat di peringkat UMNO cawangan dan diputuskan di dalam mesyuarat UMNO bahagian. Saya tak tahu berapa banyak yang membawa perkara ini di dalam mesyuarat perwakilan bahagian, perwakilan cawangan. Kerana kalau kita kata grassroots, tentulah daripada pandangan daripada bawah, tidak terus ke peringkat tertinggi. Tapi mungkin ada bahagian yang buat. Setahu saya banyak bahagian tak buat.
Jadi walaupun bahagian pun tak berlaku lagi. mesyuarat bahagian pun tak berlaku, mesyuarat cawangan pun belum berlaku. Jadi kalau nak katakan daripada grassroots, saya agak sama-sama lah. Kerana kalau betul-betulnya usul tu perlu dibuat di peringkat cawangan, usul di peringkat bahagian, baru bawa ke peringkat tertinggi. Tapi seperti saya kata tadi, MT mungkin boleh mencadangkan satu-satu usul. Cuma ada yang berpandangan usul asalnya adalah usul membahaskan ucapan Presiden. 7 perkara yang dicadangkan, tetapi tambah satu lagi tadi. Ditambah satu lagi. Jadi ada yang berpandangan juga yang mengatakan tidak boleh ditambah seperti itu. Ya, tak boleh ditambah saja kerana dari segi notis usul mesti dibuat. Notis, perlu ada notis. Ya, dalam perkara 10 pasal 10.1 kali 1 usul daripada bahagian. Kalau usul tu daripada negeri macam Negeri Sembilan bawah, dia mesti 14 hari notis. Kalau usul daripada MT mesti 7 hari notis. Jadi tadi benda tu nampak Tadi cuma sama semalam saja dibawa dan masukkan terus usul tersebut. secara asas. Walaupun ada pindaan, tetapi pindaan di bawah perkara 20 pasal 23.3 mengatakan jika ada pindaan usul yang sama, kalau nak perbetulkan dari segi perkataan, dari segi ayat dan sebagainya boleh, tapi bukan ditambah perkara baru. Itu pun ada pandangan yang berbeza juga. Ada dua school of thought. Ada yang mengatakan kalau pengurusi benarkan boleh, ada yang mengatakan tak boleh kerana tertakluk kepada peraturan dari segi notis, dari segi apa yang boleh dipinda, bukan boleh ditambah macam tu saja. Kalau ada pindaan hanya dari segi perkataan dan sebagainya. Jadi itu beberapa pandangan yang berbeza. Kalau saya akan cabar keputusan PAU ni, Siapa? akan hantar notis kepada ROS Datuk Seri. Saya? Ya. Tak. Saya cuma menyebut yang ada dua school of thought, dua pandangan yang berbeza. Jadi itu pandangan yang berbeza lah. Macam dalam kes ni kan, siapa yang dalam parti ada local standard untuk bawa benda ni ke ROS? Siapa-siapa ahli parti boleh. Siapa saja yang ada interest kepada parti, ahli boleh. Siapa-siapa pun boleh untuk mendapat pandangan daripada ROS. So, Datuk Seri, walaupun usul tu dah lulus, adakah orang lain kalau nak tanding boleh hantar nama juga? Saya tak tahu ibu pejabat tentu saja akan mengeluarkan statement sama ada boleh hantar pencalonan atau tidak. Kalau keputusannya tidak dipertandingkan dan keputusan itu sah dari segi perundangan, jadi tentu saja ibu pejabat tidak akan menerima. Bagi saya tentu saja ibu pejabat tidak akan menerima sebarang kertas pencalonan kalau sah apa yang diputuskan. Ya. Dua jawatan tak dipertandingkan ni untuk memperkuatkan menghadapi 6 pilihan raya negeri. Tetapi Datuk Seri melihat dengan kerusi UMNO di Parlimen yang tinggal 30 sekarang, sejauh mana keyakinan rakyat untuk memberi kepercayaan kembali kepada UMNO yang Datuk Seri melihat? Saya bimbang. Yang membimbangkan saya adalah dari segi orang muda. Dalam perbahasan banyak kita bercakap soal nak mengembalikan kepercayaan orang muda kepada kita. Tetapi orang muda yang idealismenya tinggi, yang bercakap soal hak asasi, yang bercakap soal demokrasi dan sebagainya, tentu saja melihat apa yang kita lakukan bertentangan mungkin dengan idealisme mereka. Mereka nak sebuah parti yang terbuka, memberi kebebasan, hak untuk bertanding. Setiap parti mempunyai hak untuk bertanding sebagai contoh. Jadi tidak dipertandingkan. Jadi saya takut ianya akan mengurangkan lagi kepercayaan orang muda kepada keterbukaan UMNO yang saya rasa akan menyekat minat mereka kepada kita. Sebab mereka bercakap soal demokrasi, orang muda, hak asasi dan sebagainya. Dia memang very ideal dari segi pemikiran mereka. Jadi mungkin ini akan menyebabkan mereka mempunyai pandangan yang agak berbeza tentang UMNO. Itu yang kita bimbang. Ya. Kita bercakap nak tarik orang muda, dalam masa yang sama tindakan kita mungkin tidak boleh menarik orang muda kepada kita. Saya takut
Bukan saja tak menarik tapi menjauhkan orang muda kerana tidak ada keyakinan lagi kepada. Dr. Sri ada solusi tak tentang kemelut atau situasi? Ada cadangan, ada solusi? Setakat ini saya rasa perkara itu dah diputuskan tadi. Jadi agak sukar solusi yang lain. Ya. Kini terpulang kepada ROS lah, apa pandangan ROS. Tapi ada yang nampak Datuk Seri apabila UMNO Presiden kata akan bekerjasama dengan PH pada PRN Dalam Negeri. Adakah UMNO sekarang ni tak boleh berdiri? Dia patah kaki, patah sayap, terpaksa menumpang. Memang itulah apa yang berlaku hari ini. Kerana kita hanya ada 30 kursi. Maka parti dah membuat keputusan seperti yang apa sekarang lah, iaitu bersama dengan PH. Dan tentu saja di negeri-negeri akan ada perbincangan seterusnya dari segi pembagian kursi dan sebagainya. Saya percaya kita takkan kita nak pergi solo lagi. Peringkat federal kita dah bersama dengan PH. Tentu saja di peringkat negeri pun kita akan bersama dengan PH. Tapi sejauh mana kekuatan PH boleh membantu UMNO di Kelantan, di Terengganu, di Kedah yang merupakan negeri berteraskan Melayu ini. Undi-undi Melayu. Saya rasa di negeri Kelantan, Terengganu, Kedah ni kebanyakannya adalah kursi-kursi majoriti Melayu. Saya tak tahu sejauh mana kerjasama kita dengan PH boleh membantu menambahkan undi di tiga-tiga negeri itu. Mungkin kita ada advantage di Selangor, di Pulau Pinang dan Negeri Sembilan kerana ada mix majority dari segi kursi. Tetapi sejauh mana kursi-kursi yang boleh membawa kemenangan tu boleh diberi oleh PH kepada kita dari segi pembagian kursi. Datuk Seri, adakah Datuk Seri akan mempertahankan jawatan naib presiden? Ya. Datuk Seri, despite the motion has been passed, the party has reminded that anyone who is interested to contest in the top two posts still can announce their candidacy. So what is the problem here? Ada siapa yang buat statement tu? No, the party has repeatedly reminded. When? No, despite that the motion has been passed. Yeah, when? That was before the motion was passed. Earlier, even yesterday, Presiden kata kat KJ, fight, I'm ready to fight. Itu semalam, but not today. Today dah diputuskan. Anyone who announce their candidacy will be reprimanded by their... I don't think so. Tak salah kalau kita kata kita nak bertanding. Tetapi boleh atau tak boleh nak bertanding. Takut borang tu ditolak from beginning. Ya. Jadi So Datuk Seri nak mempertahankan jawatan naib presiden? apa dia? Datuk Seri nak mempertahankan jawatan naib presiden? Lambat lagi ni. Kita tunggulah dulu. Tengok dulu. Lambat lagi. Are you disappointed? Are you disappointed with the party president and the deputy president? Do you think this is undemocratic? Ada jawab tadi. Soal tak puas hati, disappointed dengan presiden timbalan presiden tak timbul. Ya, tetapi parti dah buat keputusan dan yang saya sebutkan tadi membimbangkan saya. Membimbangkan orang melihat bahawa UMNO bukan parti yang memberi kebebasan kepada ahli dalam menentukan masa depan. Siapa nak jadi pemimpin. Ada wakil daripada Pulau Pinang misalnya menyebut yang mengatakan bahawa selama ni pun tidak ada pertandingan. Bezanya dulu Dr. Mahathir pun 22 tahun jadi Presiden UMNO. Tidak ada pertandingan. Tetapi tidak ada arahan keluar supaya tidak boleh dipertandingkan jawatan Presiden dan timbalan Presiden. Tidak ada orang nak lawan Dr. Mahathir. Menang tak bertanding. Bukan, tapi tidak ada arahan mengatakan jangan bertanding. Saya percaya wakil Pulau Pinang tu di bahagian dia pun, dia menang setelah dah 35 tahun jadi ketua bahagian. Tak ada siapa lawan dia. That's good lah. Orang suka dia lah. That's why orang tak lawan dia. Tetapi mungkin bahagian dia tak keluarkan arahan jangan lawan ketua bahagian. Itu beza dia.
But do you think if you open it for contest, they said that this will cause the party to split further, there will be disunity. Do you think by opening the top 2 posts, there will be disunity further? Disunity dalam parti ni dah disebut sebelum pilihan raya lagi. Dulu saya tangguhkan pemilihan parti, setuju kita tangguhkan pemilihan parti, takut perpecahan parti sebelum pilihan raya. Sekarang pilihan raya dah habis. Dan pemilihan dalam parti perkara biasa di dalam UMNO. Di bahagian pun ada pemilihan parti. Kalau kita betul-betul tak nak berlaku perpecahan dalam parti kerana pemilihan, tak payah ada pemilihan ketua bahagian, tak payah ada pemilihan di perangkat akar umbi. Sebab akar umbi akan berpecah juga nanti kalau berlaku pemilihan. Jadi tak berapa konsisten dari segi kenapa 2 saja? Kenapa naik presiden kena bertanding? Ada geruk nanti, mungkin untuk geruk naik presiden pun ada beberapa geruk juga nanti. Ketua pemuda kenapa dibenarkan bertanding? Tak payah bertanding kan? Jadi inilah perkara-perkara yang saya percaya perlu dipikirkan. Kalau kita nak parti kita kuat, bukan hanya kita di dalam UMNO, tetapi rakyat di luar sana yang perlu kita tarik untuk bersama kita, dan rakyat nak tengok perubahan di dalam UMNO. Kita bercakap soal untuk menang pilihan raya, New Deal. Adakah ini tawaran baru yang kita nak tawarkan kepada rakyat bahawa di dalam UMNO seolah-olah demokrasi sudah mati. Okey. Lama tak buat statement.